Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama memulakan pertemuan kita malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan kepada kita, rahmat, hidayah maunahnya untuk kita hadir di rumah Allah pada malam ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kelapangan masa, kesihatan badan. Dengan dua nikmat tersebut, mudahan kita dapat menyempurnakan amal-amal soleh kita dengan sempurnanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong daripada orang-orang yang akan mendapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kehadiran kita malam ini menjadi asbab dan musabab untuk Allah Subhanahu wa taala memperkokoh, memperkuatkan iman dan Islam kita, sebagaimana Allah memperkuatkan istiqamah iman dan Islam kepada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para imam, pengerusi masjid, Taqwa Bukit Kapar, ahli jawatan kuasanya, Imam Bilal, tidak lupa pimpinan masyarakat, para asatizah, para ilmuwan yang melapangkan masa duduk bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita malam ini dengan satu matlamat, limardatillah, dengan redha Allah itulah, dengan rahmat dan redha Allah itu untuk kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju satu tempat, yaltamisu fihi ilman, bersepakai ia ataupun dengan tujuan untuk mencari, duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, permudahkan, maka Allah Ta'ala permudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis yang untuk kita beramal, sekadar untuk kita beramal, ya, untuk memberikan motivasi kepada kita, dalam satu hadis yang dhaif, bukan untuk dihujahkan, untuk kita beramal, daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, berpesan, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, la an taghdu fata'allama
ayatun min kitabillah. Wahai Abu Dzar, aku sayang enggak kamu. Kalaulah berpagi kamu keluar, fata'allam, keluar kamu daripada rumah untuk mempelajari ayatun min kitabillah, satu ayat daripada ayat-ayat Allah, khairun laka, terlebih baik pada kamu, min an tusalliya mi'ata raka'atin, terlebih baik bagi kamu wahai Abu Dzar daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong orang yang sedang mengamalkan, sedang melakukan solat-solat sunat 100 rakaat, ganjaran duduk di majlis seperti ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu, saya tidak memanjangkan. Saya nak baca buku kita bulan lepas pun tak sempat. Ya. Kita sambung buku kita malam ni. Tajuk yang biasa-biasa saja. Cumanya kita melihat pandangan daripada pengarang buku daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang berasal daripada Hadral Maut, San'a di Yaman. Buku yang mudah tetapi pandangan seorang tasawuf dalam bab berbakti kepada kedua ibu bapa dan memperhubungkan tali silaturahim. Berbakti pada ibu bapa dan memperhubungkan tali silaturahim. Maka dia menjadi prasyarat untuk amalan ibadah kita diterima, sebab itu atau Allah sekandari. Ya. Terkadang Allah Ta'ala telah memberi taufik hidayahnya untuk kita melakukan amal soleh. Cumanya terkadang untuk kabul itu tidak tentu lagi. Maka atau Allah sekandari menyatakan ulama-ulama tasawuf untuk diterima amalan ini ada syaratnya. Ada syarat yang zahir dan ada syarat yang batin. Ya. Sebelum kita baca ni ada kaitan dengan berbakti pada ibu bapa, silaturahim, ada kaitannya sebenarnya dengan amalan kita, dengan ibadah kita. Maka 4 syarat untuk diterima amalan yang zahir dan yang batin ada 4, yang zahir ada 4. Secara ringkas, untuk diterima amalan kita, ibadah kita, solat kita, puasa kita, tunaikan dahulu prasyarat yang 4 ini. Yang pertama, ta'amuhu wa syarabuhu, wa malbasuhu wa makanuhu. Makan, minum, tempat tinggalnya, mestilah berpunca daripada halalun yang halal. Itu prasyarat pertama untuk diterima amalan kita. Sebab itu dikisahkan dalam buku ni juga, satu hamba Allah yang angkat tangan di padang pasir, angkat tinggi, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Bagaimana Rasulullah kata nak diterima amalannya? Makanannya berpunca daripada yang haram. Baik, syarat yang kedua untuk diterima, bir walidain. Berbuat baik pada ibu bapa, yang ada kaitan dengan tajuk ini, berbakti kepada kedua ibu bapa. Maka segala solat wirid kamu tidak memberi manfaat jika kamu bertembung durhaka kepada ibu bapa kamu. Syarat yang ketiga untuk diterima amal ibadah kita, amal soleh kita, khusus untuk perempuan, mestilah ia itu mentaati suaminya dalam keadaan selagi mana kehendak dan perintah suami itu tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka wajib ia taat. Maka disebut juga di situ, seorang perempuan itu solatnya, wiridnya, puasanya, kalau dia bertembung, dia tidak mentaati suaminya, yang tidak selayaknya, maka juga menjadi sia-sia. Syarat yang keempat, jangan memutuskan tali silaturahim. Jadi penyebab kepada tertolak
Ya, tidak diterima amalannya. Sebab itu selalu saya sebut, ini sebagai ulangan sahaja. Apapun kita, bagaimanapun kita, tolong jaga silaturahim atau apatah lagi adik-beradik. Yang di luar kan terpulang. Kita ada pegangan masing-masing, ada pahaman masing-masing. Asalkan jangan lari pada ahli sunnah wal jamaah. Terkadang silakan kamu, saya sebut, kamu nak kumpulan itu silakan. Ya, kamu nak yang hijau silakan, nak yang biru silakan, nak yang kuning, merah silakan. Tapi selagi mana kamu melihat dia solat, satu. Dia mengucap 2 kalimah syahadah zahirnya. Dia datang ke rumah Allah, dia datang hari Jumaat. Sekali-kali tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Dia saudara kita dalam Islam. Setambah sikit daripada saya. Jangan ikut global ihwan. Itu tak boleh lah. Sebab ada aurat Muhammadiyah. Ya, dia bukan kafir, dia tersesat. Kau dah dipetuakan sesat aurat Muhammadiyah, kau amal juga berselindung di sebalik perniagaan kamu. Udahlah, sudah dipatuakan oleh ulama, penjil fatwa, sesat kau amalkan lagi. Degil sungguhlah, itu kan tajuk aku kita baca ni. Tapi sikit je lah, kesian. Kesian. Abu ya Allah. Bani Tamim. Ya? Mana ada Bani Tamim. Tapi dia bangga. Anak-anaknya, saya ni, contoh nama, Yahya bin Sya'ri At-Tamimi. Ya? Bani Tamim. Tamim itu orang Arab. Macam mana kau boleh mengaku Bani Tamim? Astagfirullahalazim. Ya. Tamim itu ada kaitan hubungan langsung nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moyang kepada Rasulullah. Ya. Dia Syekh Suhaimi Imam Mahdi, Ustaz Asrari Muhammad itu pemuda Bani Tamim. Maka anak-anaknya pun gelarlah dia dan ahli percaya sangat. Sebutlah, kalau disebut nama, Farur Razi bin Sya'ri At-Tamimi. Tak betul. Mana boleh wang Seremban menikah dengan wang Kelang. Wang Kelang tu wang Jawa. Keluar-keluar aja dia Bani Tamim. Bani Tamim orang Arab. Engkau wang Jawa Kelang. Tak jadi. Contoh je lah. Tak jadi. Bani Tamim tu orang Arab. At-Tamim bin Aus bin Ad bin Mudar. Ya. Tamim itu yang ringkasnya bin Ad bin Aus bin Mudar. Al-Mudar itu adalah ya susur galur nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bani Tamim. Yang ada sekarang ini masih ada lagi di Iraq sedikit, yang banyaknya jadi Qatar. Ya, pemerintahan yang ada sekarang ini adalah keturunan Bani Tamim. Tiba-tiba kau orang Jawa Kelang ngaku Bani Tamim. Minta maaf kalau ada orang Jawa kat sini. Sini tak ada Jawa, tak apa. Wallahualam. Kita baca buku kita. Minta dia tobat. Kembalilah ke pelanggar jalan. Sian. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan yang lepas firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal mahsir. Surah Luqman ayat 14. Dan kami mewasiatkan, memerintahkan kepada manusia itu supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya mengandungkannya dengan menderita, kelemahan demi kelemahan, kepayahan demi kepayahan, dan ya, menceraikan daripada susuannya setelah bayi itu berumur 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepada Tuhanmu, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu.
dan kepadakulah tempat dikembalikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengarang kata, cuba kamu, kita lihat, perhatikan saudara-saudara sekalian, moga-moga Allah merahmati kamu. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengiringkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa dengan perintah menegaskannya supaya beribadah kepadanya dan tetap pula dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan suruhan supaya bersyukur kepada kedua ibu bapanya dengan suruhan-suruhan tersebut juga bersyukur kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca buku ni, dia sekadar saya tambah sedikit malam ini supaya majlis kita ni dia tidak lesu. Jadi di dalam kuliah ni kalau kita baca sahaja dia kadang jadi lesu. Yang bercakap tu kadang seronok sendiri. Saya tak nak aku bercakap tuan-tuan tidur. Tapi kalau nak tidur pun dapat pahala. Ya. Supaya majlis kita tidak lesu dalam masa 15 minit baki ni. Mari kita baca satu kisah. Seorang pemuda yang bertembung dengan ibu bapanya. Kita ambil satu kisah. Bulan depan kita ambil kisah yang lain pula. Bagaimana orang-orang yang bertembung dengan ibu bapanya. Malam ni kita ambil satu kisah. Kisah yang panjang yang diuraikan oleh Anas bin Malik. Ia berkata dalam satu hadis yang panjang ini. Kita biasa dengar kisah Alqamah. Jadi malam ni kita baca matan dia. Sepintas lalu. Ya. Sebelum ni kita dengarlah Alqamah tu macam mana tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ya. Kenapa tak boleh mengucap? Kita dengar sampai habis. Satu sebab aja dia tak boleh mengucap. Ya. Apa sebab dia ustaz? Kita baca kat sini. Ya, yang satu tu. Ya. Malam ni kalau ramai muslimat ada, bagus juga dengar kisah ni. Ya. Supaya dia berhati-hati. Jangan sampai suami kamu tergelincir disebabkan kamu. Kana syababun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terus baca maknanya sepintas lalu yang aku ingat maknanya terus. Ya, nak cepatkan masa. Adalah ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hidupnya Rasulullah, syab, ada seorang pemuda. Yusamma, diberi nama pemuda tersebut Alqamah. Alqamah ni kana syadidul ijtihadul azim. As-sadaqati famarida fastadda mardatuhu faba'as imra'atuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang yang rajin, yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Dia ni orang yang banyak sedekah. Seorang pemuda Alqamah ni, sifat dia rajin beribadah. Banyak sedekah dia. Tiba-tiba masa dia datang sakit. Sakit yang bersangatan. Ya. Maka telah mengutus isterinya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dia pergi sendiri bertemu Rasulullah. Inna zawzi, sesungguhnya suami aku ya Rasulullah, dia sedang najak. Dia sedang nazak. Ya. Tanda orang nazak ni ada 6. Ya, kalau tengok ada beberapa perkara tu, tolong tunggu. Jangan biarkan. Ya. Tunggu dia. Satu, dia payah nak buka mata tidur, lemas tidur, banyak tidur. Tanda yang kedua, dia dah tak nak makan. Ya. Tak nak makan dah. Seminggu, 2 minggu dia tak nak makan. Hati-hati, itu antara tanda orang dah hampir. Ya. Dia tak nak makan dah. Ya. Lagi apa lagi tanda dia Ustaz? Kakinya sejuk, tangannya sejuk. Ya. Aku sebut kaki sejuk.
Masing-masing pegang kaki. Ini sejuk kena aircon lain. Bukan. Ini dia demam, atas panas, bawah sejuk. Ya? Bila sejuknya sampai ke peha kadang, itu dah tak ada nyawa dah tu, tak ada nadi dah. Tu. Jangan tinggalkan dia. Ya, jangan tinggalkan. Kemudian kaki tu dia kita ni, kaki kita kalau kita baring dia akan begitu. Tapi ni kaki tak boleh tegak dah, dia begitu. Jadi lurus. Ya, jadi lurus macam tu. Baik, kita sambung. Takut tak habis cerita ni panjang. Maka aku pergi berjumpa Rasulullah. Aku kata kepada Rasulullah, suami aku sedang nazak. Ya, cubalah lihat bagaimana keadaannya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah dengar, ya, sahabat ini, seorang pemuda ini sedang nazak, isterinya beritahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil li Bilalin Bilal, wa Aliyan Ali, wa Salman Al-Farisi, wa Ammar. 3 ni. Maka Rasulullah kata, izhabu ila Alqamah fanzuru ma jahaluhu. Kau 4 orang pergi. Tengok Alqamah tu. Bagaimana mahaluhu, keadaan Alqamah tu bagaimana. Yang kata suami nazak tadi. Fantalaku, ke-4 sahabat tadi pergi. Hatta dakhalu alaihi, masuklah ke bilik Alqamah. Faqalu, 4 ni berkata, ya, sahabat Ali pun semua tadi berkata, lahu kepada Alqamah, qul wahai Alqamah, kata oleh kamu, la ilaha illallah. Falamma yantaliq lisanuhu, falamma ayqanu annahu halikun, ba'asu Bilalin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbira bihalihi. Baik. Ya. Ketika disuruh baca, mengucap 2 kalimah syahadah, terkunci lidahnya. Tak boleh nak sebut. Lidah Alqamah terkunci. Falamma, ketika mana sahabat-sahabat ni melihat, aiqanu, mereka berasa yakin, annahu, sesungguhnya Alqamah halikun, dia akan binasa, dia akan meninggal kejap lagi. Ba'asu Bilal, mereka berpakat, Bilal seorang jumpa Rasulullah, yang 3 tunggu. Orang nazak kena tunggu. Jangan biar, mak ayah kita tu jangan seorang-seorang dah tahu dia apa, jangan dibiarkan. Ucapkan selalu di telinganya, la ilaha illallah. Ya? Jangan ikut kat drama. Drama tu tak betul. Ayah nazak pegang, ayah mengucap, ayah mengucap, mengucap, ayah mengucap. Bukan itu. Orang nazak letak telinga, la ilaha, pelan-pelan. Dia akan ikut. Menusak tahu, saya ucapkan kalimah la ilaha illallah Hospital Tanjung Karang kepada arwah ayah saya. Dia ikut. Ikut tu habis. Jangan tinggal. Ya, nazak ni. Ya. Maka diutus Bilal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahulah, Bilal pun beritahu, ya Rasulullah, hal keadaan Alqamah ni dah nazak. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal lahu abawain, dia ni ada mak ayah tak, Bilal? Dia ni ada mak ayah tak? Faqila lahu, maka dikata orang, ya, lahu, yang saya tahu Bilal kata, Sayyidina Bilal kata, ya, amma abuhu faqad mata, bapaknya dah meninggal, ya Rasulullah. Walahu ummun kabirun san, dia ada mak dah tua dah. Maknya terlalu tua dah maknya ni. Maka bila Rasulullah dengar begitu, faqala ya Bilal, wahai Bilal, intaliq ila ummi Alqamah. Kamu pergi sekarang jumpa ibu kepada Alqamah. Fa aqriha minni salam. Kau sampaikan salam aku. Wahai Bilal, kau pergi kepada ibu Alqamah, sampaikan salam aku. Wa qul, dan kau kata, laha. Kita tuan-tuan kalau baca bahasa Arab, baca Quran, ada lahu, ada laha. Hu tu kepada laki-laki.
Kalau ha itu kepada perempuan, kan kita ada doa dalam sembahyang mayat tu, Allahumma firlahu warhamhu, laki. Allahumma firlaha warhamha, perempuan. Pondan nak baca yang macam mana Ustaz? Lahu lah, laki. Ya. Wa qul, katakanlah laha, in qadarti ala masiri, kalau kamu mampu, kamu datang pada Rasulullah. Ya. Rasulullah sampaikan salam aku padanya. In qadarti, Rasulullah kata kalau kau mampu, ala masirin kau datang pada Rasulullah. Wa illa, Rasulullah pesan, faqarahata, kalau dia lemah. Fakir. Fakir di sini bukan dia miskin, dia lemah. Tenaganya lemah. Tak apa, Rasulullah kata, ya'tiyaki Rasul. Rasulullah akan datang kepada ibu. Kalau ibu tak boleh. Fa'akhbaraha, maka Bilal ceritakanlah perkara ini. Faqalat, berkata ibu Alqamah. Dia bercakap dalam hati, nafsi li nafsi fidain. Dia kata tak patut aku ni, ya, Rasulullah datang tak patut. Ana ahakku biyatihi, aku berhak, akulah yang lebih layak mendatangi Rasulullah. Maka dia datang. Kita ringkaskan cerita, dia datang menemui Rasulullah. Fa'ahazal asa, dia ambil tongkat. Dia tak mampu nak jalan, dia ambil tongkat. Berjalanlah ia dengan tongkat tersebut hatta dakhala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia sampai dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma, ketika sampai, an sallamat alaihi, dia pun beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Radda alaihi assalam, Rasulullah pun jawab assalamualaikum salam. Fajalasat baina yadayhi, dia duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah pun kata, baik, takut cerita ni laju sangat, ya. Alqamah sakit, ulang balik. Nazak, Rasulullah utus 4 sahabat, suruh mengucap tak boleh. Bilal datang jumpa Rasulullah, yang 3 menunggu mayat. Sebab orang nazak jangan ditinggalkan. Apatah lagi yang nazak itu ibu ayah kita. Tolong adik-beradik jangan tinggalkan. Ya, itu ibu ayah kita. Maka diberitahu kepada Rasulullah, dia tak boleh mengucap. Mulutnya terkunci, ya Rasulullah. Seulang, Rasulullah pun tanya, dia ada mak ayah tak? Ibu dah meninggal, Bilal kata. Maknya ada, dah tua. Panggil mak dia datang kepada aku. Kalau tak mampu, aku datang. Dia pun, ibunya datang kepada Rasulullah. Bila datang pada Rasulullah, Rasulullah kata apa? Ya. Usduquni. Fa in kazabtani ja'anil wahyi. Wahai ibu, tolong bercakap benar dengan saya. Kau duduk depan aku, tolong cakap benar. Kalau kau nipu, kalau kamu menipu, ya, ja'anil wahyi. Wahyu akan turun daripada Allah kalau kau menipu, wahai ibu. Kaifa kana haluka Alqamah? Bagaimana keadaan Alqamah? Engkau tahu tak? Anak engkau sakit. Anak engkau tengah nazak. Kaifa kana halu Alqamah? Apa keadaan Alqamah sekarang ini? Apa dijawab oleh ibunya? Qalat, ya Rasulullah, kana, engkau tahu tak Alqamah ni? Kana, dia ni saya tahu ya Rasulullah. Dia ni yang ku tahu, anak aku ni, kana yusalli, dia orang yang rajin sembahyang, kaza. Wa yaqsumu kaza, dia orang yang banyak puasa. Wa kana yatasaddaq, dia orang yang banyak bersedekah, suka bersedekah. Bijumlatin min dirahim, banyak. Mayadri, aku tak tahu berapa punya banyak. Kam waznuha, berapa bilangannya ada, aku tak tahu ya Rasulullah. Yang ku tahu dia suka sedekah, banyak sedekahnya. Baik, apa Rasulullah kata? Kalau begitu, kau tahu anak kau baik, anak kau sembahyang, banyak puasa, banyak sedekah, pama haluki wahaluhu, apa masalah kamu dengan anak kamu Alqamah? Kau kata anak kamu baik, sembahyang, sedekah, semua baik. Tapi sekarang ni aku nak tanya lagi, fama haluki, apa masalah engkau?
Wahaluhu, dengan hal anak kamu yang nama Alqamah ni, apa masalah kamu? Qalat, berkata ibu tadi, ibu Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sahitun wahidatun. Aku ada murka satu benda. Aku terkilan satu perkara. Aku terkilan dekat anak aku ni, walaupun baik, sembahyang, dia anak soleh, dia bukan anak yang durhaka apa, tapi aku terkilan. Ini sahitun wahidatun. Aku satu benda aku terkilan dekat anak aku ni. Baik. Qala laha walam zalik. Apa dia yang kau terkilan tu? Apa yang terkilan? Maka dijawabnya, inilah. Ini satu tadi. Ini kata kuncinya. Tuan-tuan yang hadir, ini kata kuncinya. Tolong muhasabah. Berlaku tak dekat kita? Berlaku tak dekat anak kita? Apa kata ibu tadi? Ya? Yang menyebabkan Alqamah terkunci mulut, tidak boleh mengucap. Ya Rasulullah, kana yu'siru imra'atuhu alayya. Ya Rasulullah, dalam kehidupan dia berumah tangga, dia melebihkan isterinya, ya Rasulullah, daripada aku. Aku terkilan satu tu saja. Aku terkilan, dia ni dalam melebihkan isterinya daripada aku. Bukan sekadar itu, ya Rasulullah. Wa yuti'uha fi asya. Dia ikut kehendak isterinya fi asya, dalam banyak perkara. Dalam banyak perkara dia ikut kehendak isterinya. Yang sini aku disia-siakan. Aku disia-siakan. Tapi kalau dengan isterinya dia cepat. Tapi kalau aku, yang sini dia tak ikut. Dia engkar, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu, suhtun ummi. Terkilan kamu itulah, wahai ibu. Hajaba lisanuhu, terkunci lisannya. An syahadata alla ilaha illallah. Dia tak boleh mengucap. Ibu tahu tak sekarang ni anak kamu tak boleh mengucap. Terkilan tadi itu menyebabkan, dengan satu ibu terkilan tadi, anak kau tak boleh mengucap. Summa qala li Bilal. Ya. Rasulullah kata, maafkan. Dia masih lagi 50. Terkilan lagi. Rasulullah kata, maafkan. Dia mendiamkan diri. Akhirnya apa? Summa qala li Bilal. Berkata Rasulullah, wahai Bilal, intaliq, keluar kamu sekarang. Fajma' khataban kasiran. Kau himpun kayu api sekarang ni. Kau himpun kayu api sekarang ni. Hatta uhriqahu binnar. Biar aku bakar perempuan ni. Biar aku bakar. Ya, laki-laki ni. Alqamah ni biar aku bakar dengan api. Faqalat ya Rasulullah. Bila dengar dibakar. Bila Rasulullah kata nak bakar. Apa kata seorang ibu? Ibu ni penyayang. Apa pun ibu ni. Ya, nakal macam mana. Jahat macam mana. Durhaka macam mana pun, ya, akhir dia hatinya sebenarnya lembut. Cuma dia terkadang begitulah. Seorang ibu ni, dia sensitif sangat. Tolong jaga hati dia. Bila dengar Rasulullah nak bakar, dia pun kata, ya Rasulullah, ibni, yang kau nak bakar tu anak aku. Ya? Wasamaruhu fuadi. Dia samarah buah hatiku. Aku ni, ya Rasulullah, itulah satu-satunya anak laki. Samaratul fuadi, dia buah hatiku, ya Rasulullah. Tuharrik binar, aku nak bakar. Buah hati, azannya. Tak jadi dibakar. Tapi lepas azan kita habiskan. Dibakar ke tidak? Kita habiskan sikit. Allahu Akbar.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita habiskan ceritanya. Sebelum kita tutup, kita ambil satu pengajaran lah. Mari sama-sama muhasabah, nasihatkan anak-anak, isteri kita, ya. Jangan sampai kita, tuan-tuan yang hadir, jangan sampai ibu ayah kita terkilan disebabkan isteri kita. Seulang. Jangan sampai ibu terkilan disebabkan sikap kita dan sikap isteri kita. Ya. Apatah lagi kalau berada di depan
hadapan pandangan ibu dan ayah, pandangan ibu. Ya. Jangan sampai kita ni melebihkan sesuatu ya di hadapan ibu. Kita lebihkan isteri kita daripada ibu kita. Ya, menyebabkan dia terkilan. Terkilan itu kalau dia tidak maaf menyebabkan kita tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu tuan-tuan jaga hati orang tua ni. Ya. Secara beradabnya, contohlah sebelum saya habiskan ni. Ya, kesimpulannya apa, penutupnya apa, saya tak baca lagi. Saya baca ni supaya kisah ni, selama ni kalau kita dengar kisah ni, dengar cerita-cerita orang, cerita ustaz, cerita penceramah, malam ni kita baca matan dia. Kisah dia. Tuan-tuan, ya, kalau naik kereta bawa ibu, nasihatkan isteri duduk belakang, jangan kau duduk sebelah. Di sebelah kita tu ibu yang melahirkan kita. Letak ibu di sebelah kita. Jangan letak isteri kita kat depan. Ibu yang melahirkan kita letak belakang. Silap hari bulan dia terkilan. Kecuali dia nak kat belakang, kadang dia malu. Tak. Letak ibu di hadapan. Kenapa letak di hadapan? Surga kita di kaki ibu kita. Bukan dekat isteri kita, surga kita. Tu kena ingat. Maka kalau naik kita bawa letak ibu di depan, isteri di belakang. Kalau tuan-tuan letak isteri di depan, ibu di belakang, kita telah mencuaikan, menghormati, ihtiram kepada ibu yang melahirkan kita. Letak pula isteri kat belakang, ibu kat depan, isteri kita masam muka dia. Okay? Isteri masam muka dia. Masam muka tu ditunjuk pula kepada ibu kita. Terkilan dia. Engkau suami yang dayus. Ni dah dengar dah ni. Tolong beritahu. Ya. Tolong beritahu. Ibu letak di depan. Dia masam muka. Biarlah dia masam muka. Ya. Dia tak berhenti usap masam muka. Biarlah tak berhenti masam muka. Jangan ibu kita yang masam muka. Ya. Apatah lagi kalau dia beri ancaman. Memang kita dayus. Abang jangan banyak cakap bang. Abang tahu tak yang duduk rumah ni, yang abang duduk ni rumah pusaka ayah ibu aku. Abang menumpang je. Katalah isteri kita cakap macam tu. Abang menumpang ya. Ni kereta yang pakai ini nama saya bang. Akhirnya kita pun ikut. Yastati'u. Dia mengikut. Ya. Fikuli asya. Banyak perkara dia ikut. Isteri dia. Wa yaqsini ya Rasulullah. Dekat aku dia abai. Apa ku nak tak nak dia utamakan isteri dia. Ini hadis ni. Ya. Kalau macam tu nak buat macam mana tuan? Ibu tua. Kita tahu dah mengaji. Jaga orang tua mak ayah ni. Kalau dua kunci surga. Kalau satu kunci surga. Kita pun nak jaga. Tiba-tiba contoh isteri kita kata, kan adik-beradik abang kan ramai. Kita ni bukan kaya sangat bang. Betul lah aku ngajar. Ya, abang bawa teksi aja. Contoh, dah mula dia mengata, rumah ni, rumah saya. Antarlah ke rumah adik-beradik lain. Kan ramai lagi yang kaya-kaya. Kenapa rumah kita bang? Ya. Ini masalah kalau isteri macam ni. Sampai tahap abang pilih satu antara dua. Abang nak pilih saya ke nak pilih isteri abang? Abang nak pilih saya ke nak pilih ibu? Kita nak jaga mak yang uzur. Dia bagi pilihan.
Nak jaga, nak ambil saya ke nak ibu abang? Pilih antara satu dua ni. Waktu tu nak buat macam mana? Pilih ibu. Walau diberi ancaman, pilih ibu. Ya? Dah nak buat macam mana, itu kaedah dia, pilih ibu. Biarlah dia pilih antara satu sama dua. Ya? Sebab ibu ni, itulah kat dunia ibu kita, kat akhirat dia tak ada satu, tak ada dua. Isteri yang bagi ancaman tadi, kalau dia tak tobat, udahlah. Isteri boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Ibu satu je. Faham? Sekadar cerita je lah, aku pun tak berani. Itu. Baik, habiskan ceritanya. Habiskan. Tapi jangan sampailah tu Allah. Saya pesan. Anak-anak saya pesan dah. Kau kalau bawa mak mentua, jangan bagi duduk belakang. Walaupun mak mentua kau. Anak saya anak lelaki, 2 dah nikah. Kau bawa bagi duduk depan. Ya. Kau beruduk dengan mak mentua kau tu, uduk tak batal. Jangan kecilkan hati dia. Ha? Nasihatkan tu, menantu-menantu, yang ada menantu. Habiskan cerita. Ya. Ya Rasulullah, kau nak bakar. Fakai fatahmiluni qalbi. Engkau tak tahu hati aku. Tu anak aku seorang. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tutup, ya Ummu Alqamah, wahai ibu Alqamah, fa'azabullah asyad wa abqa. Seksa Allah itu lebih berat, ya, lebih berat. Tapi ayaghfiruka, kalaulah kamu ampunkan dia, kamu redha akan dia, kamu akan memberi manfaat kepada anak tersebut. Tapi kalau kamu tak ampunkan dia, fawallazi nafsi biyadi, demi Allah, aku bersumpah, Allah yang memegang diri aku, Rasulullah kata. Ni dengar elok-elok, nak tutup dah ni. Aku bersumpah, Rasulullah kata, demi Allah yang menguasai diri aku, la tanfa'u salatuhu, tidak memberi manfaat sembahyang anak kamu, wahai ibu Alqamah. La sadaqahu, tidak memberi manfaat sedekah dia, madumti alaihi sahih, sebab kamu murka, tak ampun, tidak memberi manfaat. Kemurkaan kamu itu tidak memberi manfaat sembahyangnya, sedekahnya, wahai ibu Alqamah. Bila dengar macam itu, farafa'a yadahu, dia angkat tangan. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illa, asyhadu an la ilaha illallah bisamatihi wa anta ya Rasulullah. Aku naik saksi. Ibu Alqamah kata, Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, ya. Dan aku juga naik saksi kepada orang yang hadir hari ini. Qad raditu, aku reda, aku ampunkan. Qad raditu, aku ampunkan. Alqamah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, pergi cepat. Kau tengok keadaan yang nazak tadi. Kau tengok Alqamah, pergi cepat. Maka Bilal pun pergi. Ya, pergi tengok. Ya. Ayyaqula ilaha, pergilah kamu wahai Bilal. Tengok Alqamah bagaimana keadaan dia. Ya. Bila dia pergi, sampai saja dekat pintu. Ya, sampai je dekat pintu. Fantalaqa Bilal falamma intaha ilal bab, bila sampai dekat pintu, sami'a Alqamah yaqulu la ilaha illallah. Sampai pintu je boleh mengucap, setelah ibunya, aku reda. Ya Rasulullah, aku reda, aku ampunkan dosa dia. Ya, aku tak boleh lihat dia buah hati aku, engkau nak bakar depan aku tak sampai hati ya Rasulullah. Rasulullah lagi pun sebut, ini baru kat dunia aku bakar, dekat akhirat lagi berat. Raditu, aku reda ya Allah. Maka dia boleh mengucap. Ya. Sampai depan pintu mengucaplah. Maka ya, falamma dahala qala ya haula'i sahtun Ummu Alqamah. Kita tutup cerita. Dah boleh mengucap, maka terhijablah, terbukalah lisannya an syahadah, boleh mengucap 2 kalimah syahadah. In radilah, kerana disebabkan redha ibunya tadi.
maka dimandikan, dikapankan, terus dimandikan dan dikapankan, wasalla dan disembayangkan ke atas Alqamah. Selepas dikuburkan, ni juga penting. Satu baris je lagi, tuan-tuan jangan risau. Sebaris ni habis kita solat. Tahu dah bunyi tadi, ni dah penutup dah ni. Habis saja disembayangkan, lepas dikuburkan, faqama ala safiril qabri. Rasulullah berdiri tepi kubur. Rasulullah berdiri tepi kubur. Wa qala ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Wahai kaum muhajirin dan ansar. Man faddala zawjatuhu. Dalam kehidupan ini siapa yang melebihkan istrinya. Ini dia benih. Rasulullah berdiri panggil wahai muhajirin dan ansar. Man faddala zawjatuhu. Siapa yang melebihkan dalam hidup ini istrinya. Ala ummihi, ke atas ibunya. Siapa lebihkan? Fa'alaihi la'natullah. Dia dilaknat oleh Allah. Lelaki tersebut dilaknat oleh Allah. Wala yuqbal, tidak diterima oleh Allah minhu syarapun amal solehnya, wala adlun keadilannya, faraidun sembahyang fardunya, wa nawafilun dan sembahyang sunatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada Anas bin Malik. Habis. Cukup sekadar ini ambil pengajaran, berbuat baik pada mak bapak, jangan sampai terkilan disebabkan perangai isteri kita, kita melebihkan, kita takut kepada isteri, ya, melebihkan sehingga kan mengabaikan ibu dan ayah kita. Sehingga Rasulullah berdiri ucapkan sebelum balik. Jadi kita kat kubur ni boleh baca talqin lah. Elok baca talqin tu berdiri tuan-tuan ya. Minta imam-imam. Sunnahnya baca talqin itu dah doa apa kalau nak baca talqin elok berdiri. Ya. Baca talqin buka buku kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap sendiri. Nah. Itu bukan baca talqin. Itu baca surat khabar. Tolong baca talqin ni bagi yang muda. Ya? Bagi yang muda baca talqin. Kalau boleh tak payah pakai buku. Tak payah pakai apa tu. Ustaz buat ke saya dah 2 kali baca talqin tak pakai apa-apa. Baca 10 minit talqin itu. Ya? Beritahu kepada yang hidup bacakan. Rasulullah ni. Wahai masyar. Hidup kamu ni kalaulah kamu melebihkan isteri kamu, laknat Allah. Itulah talqin. Ya. Bukan talqin tu baca sendiri imam tu lah, ya. Imam tu baca pula. Gigi tak ada, habis. Contohlah, ya. Ustaz dah melarat dah gigi tak ada pun semua. Okeylah, tutuplah sekadar itu. Ya, mudahan memberi manfaat pertemuan kita malam ini, dan ibu-ibu yang hadir malam ini janganlah sampai ya suami kamu ya serba salah sampai kita ya mengabaikan sehingga kita menyebabkan suami menjadi takut dan suami menjadi ibu disebabkan kamu wahai perempuan ya. Ibu mertua kamu kecil hati dengan kamu dan dia kecil hati dengan anaknya. Menyebabkan kalau tidak dimaaf, takut tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Mudah-mudahan memberi manfaat yang hadir malam ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.